Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan sambung lagi dekat bab lakaran, tetapi untuk hari ini kita nak tahu teknik lakaran pictorial tetapi di dalam melakar bulatan, elips dan juga silinder. Okey, sebelum ni kita dah belajar apa itu lakaran pictorial. Ia adalah untuk mempamerkan imej 3D supaya mudah kita nak menggambarkan sesuatu bentuk atau kita nak tafsir sesuatu lukisan. Okey, sebelum ni cikgu dah ajar macam mana nak melakar oblik. Oblik adalah lakaran yang bersudut 45 darjah. Isometrik adalah yang mana kiri kanan dia adalah bersudut 30 darjah dan juga perspektif ada 3 jenis iaitu perspektif 1 titik, perspektif 2 titik dan juga perspektif 3 titik. Okey, hari ini kita akan masuk kepada um, kaedah melakar bulatan. Okey, so dalam kaedah melakar bulatan sebelum ni cikgu dah tunjuk macam mana nak melukis bulatan. So ini adalah video daripada rakaman cikgu yang lepas, yang mana dalam kaedah melakar bulatan kita kenalah yang pertama lukis garisan mendatar X dan garisan menegak Y. Macam ni. Garisan mendatar X dan juga garisan menegak Y. Cikgu akan tunjuk langkah cikgu yang pertama, yang mana garisan mendatar X dan juga garisan menegak Y. Okey, nampak macam tu. Sangat mudah. Okey, itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita kena lakarkan beberapa garisan melalui titik tengah. Tandakan jari bulatan pada tiap garisan. Ini adalah contoh daripada titik tengah, kita akan melakar beberapa jejari bulatan. Kalau dekat cikgu akan tunjuk dekat sini adalah yang mana kita akan buat kotak. Okey, ni kita ulang balik langkah yang pertama tadi. Kita akan buat kotak dekat sekeliling dia lah. Okey, kotak cikgu buat tu kenapa? Supaya bulatan yang awak buat tadi adalah berada di dalam kawasan itu. Tak terlebih dan tak terkurang. Okey. Kita kena pastikan ada beberapa garisan yang melintang yang melalui titik tengah ni. So dia akan jadi macam intersection dekat tengah-tengah tu. Sepatutnya ni hujung ke hujung tau. Hujung kotak ke hujung kotak. Barulah kita akan tandakan beberapa garisan yang melaluinya. Kita anggarkan daripada sini ke sini, sini ke sinilah. Supaya dia nampak lagi mudah untuk kita membuat sesuatu lakaran macam tu contohnya. Okey, kemudian kita akan cantumkan titik-titik ni antara satu sama lain menjadi garisan binaan. So daripada titik X, paksi Y dan paksi X tadi, kita akan cantumkan menjadi curve macam ni. Menjadi satu bulatan kalau tengok gambar kat bawah ni. Okey, so macam cikgu akan buat macam mana? Cikgu akan buat kita tengok cikgu buat macam mana cikgu cepatkan sikit video ni. So boleh tengok dekat situ macam mana cikgu melakar curve. So ambil daripada satu titik ke atas tu, kita akan bawa dia merentasi yang tempat kita tanda tadi dan hingga ke titik ni. Okey. So kita akan melihat macam mana cara nak melukis garisan lengkungan. Inilah lengkungan ya, lengkungan bulatan. Biar dia merentasi titik tu tau. Merentasi. Maksudnya dia kena titik tu. Macam tu. Okey. Itu adalah yang ketiga. Pastikan itu menggunakan garisan binaan adalah garisan nipis lah. Yang keempat baru kita akan legapkan garisan tersebut lepas kita sambungkan antara satu sama lain untuk membentuk bulatan. Okey. Yang terakhir barulah kita akan buat bulatan seperti ini. Okey, jadilah satu bulatan yang cantik dan lengkap. Ini adalah langkah-langkah melakar bulatan. Kemudian kita akan tengok yang seterusnya iaitu kaedah melakar elips. Untuk kaedah melakar elips, kita akan melakar elips iaitu yang pertama kita akan lakarkan kotak isometrik dengan jejari yang dikehendaki. Okey.
Cikgu akan tunjukkan video cikgu buat yang mana dalam lakaran elips ni kita akan buat kotak isometrik, tetapi cikgu akan melukis menggunakan marker lah untuk tunjukkan kotak isometrik tu. Okey, supaya awak nampak macam mana cara pembinaan kotak isometrik tu. Cikgu dah ada buat video sebelum ni, awak boleh rujuk. Yang mana kita akan buat satu garisan mendatar. Kita akan buat satu garisan mendatar dan kemudian kita akan buat satu garisan menegak untuk kita tunjukkan ketinggian dia lah. Okey, jangan lupa lepas tu kita akan buat titik ataupun kotak dekat tengah-tengah ni yang dibahagikan kepada 3 supaya kita nak tahu yang isometrik adalah bersudut kiri dan kanan dia bersudut berapa? Bersudut 30 darjah. Kita ambil kotak yang kedua. Kotak yang pertama itu adalah bentuk oblik yang mana dia bersudut 45 darjah. Okey, kalau yang kotak yang kedua tu adalah bersudut 30, dia adalah untuk isometrik. So, ambil daripada titik tengah tu, kita bawa dia kena titik tu ke bawah, ke belakang lah untuk kiri dan kanan macam cikgu buat ni. Awak akan nampak cikgu guna marker supaya nak tunjuk kotak isometrik tu. Sepatutnya awak guna pensel, tapi cikgu nak tunjuk macam mana kotak isometrik tu. Kemudian kita akan tandakan ketinggian dia dekat garisan menegak ni lah. Itu adalah ketinggian. Pastikan kiri dan kanan dia adalah selari dengan garisan yang kita dah buat tu. Okey. Kemudian kita akan tandakan untuk tinggi dia dan juga lebar dia. Okey. Pastikan dia menjadi sebuah kotak segi 4. Tepatlah. Supaya mudah kita nak buat elips. So daripada sini, kita akan melakarkan satu garisan per penjuru. Baru dah dekat sini kita pergi langkah yang kedua. Kita akan lakarkan garisan per penjuru dengan garisan tengah yang mana kita tandakan A, B, C, D pada titik persilangan. Ini adalah langkah cikgu tunjuk isometrik lah. Tengok dia bersudut, kiri kanan dia bersudut 30 darjah. So dekat sini baru kita pergi langkah yang kedua tadi. Cikgu akan bermula dekat tepi ni lah. Tunjuk dekat awak. Okey. So cikgu akan buat garisan perpenjuru daripada hujung sini ke hujung sini. Kemudian daripada hujung sini ke hujung sini. Kita akan jadikan garisan persilangan. Macam tu garisan persilangan dan kemudian kita akan buat cross. Okey. Supaya kita dapat membentuk satu garis bulatan ataupun elips lah. Okey. Apa beza elips dengan bulatan ni? Elips ni dia lebih macam lonjong sikit. Dia tak akan nampak bulat, dia macam lonjong sikit. Tahu tak lonjong? Okey. Tengok cikgu akan buat daripada bucu hujung ke hujung bawah ni. Kita akan gariskan dia melepasi bawah and then kat sini pun sama. Dari hujung situ ke hujung situ. Okey. Kemudian apa yang jadi? So kita akan buat intersection ke bawah dan ke tengah tu lah. Okey. Bawa ke bawah. Ini menggunakan garisan binaan garisan binaan. Okey. Kemudian kita akan labelkan A, B, C dan juga D. Labelkan situ sebagai A, sini B, sini C, sini adalah D. Okey. So, kat sini kita akan buat langkah yang ketiga yang mana kita akan cantumkan BC dengan garisan lengkung dan kita akan lakarkan lengkung CD, AD dengan AB. Tapi dekat sini cikgu akan start bermula dengan AB dahulu dan cikgu akan start dengan CD. Kenapa? Sebab kita akan nampak bentuk lengkungan untuk elips tu daripada sini dahulu. Barulah lengkungan awak tu nampak lagi kemas dan lagi cantik. So daripada situ kita akan buat daripada hujung tu bawa tarik ke hujung, daripada hujung A bawa tarik ke hujung B, membuat satu lengkungan je. Kalau macam tak kemas tak apa sebab kita guna garisan binaan. Ataupun kita boleh padam lah kalau rasa macam tak kemas. Okay. Cikgu padam, cikgu nak tunjuk kemas-kemas untuk awak. Okay. Baru nampak lagi macam wow. Okay. So cikgu akan buat satu lengkungan A ke B. Kemudian daripada C ke D. Daripada situlah kita akan buat garisan lengkungan daripada
D ke A ataupun A ke D ataupun B ke C. So dekat situ kita akan nampak bulatan kita ataupun elips kita tu nampak lagi kemas. So dekat sini awak akan nampak macam bentuk daun kan. Okay. So slow je. Lembutkan tangan awak buat curve macam tu. Kemudian ke bawah kita akan cantumkan ke C. Nampak? Dah jadi bentuk elips. So, apa yang jadi kat sini, kita pergi kepada langkah yang keempat. Kita akan legapkan garisan binaan tersebutlah. Kita akan legapkan. So, dia akan jadi macam step yang keempat ni. Nampak? Dia dah legapkan. Kita akan nampak garisan elips tu macam mana. Okay? Macam tu. Nampak? Kan nampak macam, wow, cantik. Kemudian apa yang jadi? Takkan kita nak buat sebelah je. Kita kena buatlah dekat bahagian yang lain. Kita buat pula bahagian kanan dan juga bahagian atas. Gunakan konsep yang sama. Okey. So cikgu buat lagi sekali. Buat garisan lagi sekali macam tu. Cikgu tunjuk, cikgu cepatkan sikit. Macam tu. Buat garisan titik tengah dia ke bawah. Dan kita tarik daripada garisan B ni ke belakang lah. Biar dia selari. So dekat sini kita buatlah A, B, C dan juga D. Dekat garisan tengah-tengah. C tengah-tengah tu kita labelkan A, sini B, sini C dan sini D. Okay. So labelkan A. Cikgu buat kat sini B. Cikgu dah ada kat situ B kan. Kita apa? A, B, C dan juga D. Okay. Kemudian dekat sini baru kita buat macam tadi. Kita buat garisan lengkungan. Cikgu buat daripada A ke B dulu. Kemudian C ke D. Nampak macam lagi kemas lah. Ikut kepada kesesuaian tangan awak. Awak lebih selesa nak buat yang mana dulu. Macam cikgu kalau untuk lengkung ni. Kat belah sana cikgu akan singitkan kertas cikgu sikit lah. Supaya cikgu selesa. Untuk membelokkan lengkungan tu. Nampak? Okay, kemudian cantumkan pula C ke D. Macam tu. Okay. Kalau tak kemas, tak apa. Sebab kita menggunakan garisan binaan. So, kita boleh padam bila-bila masa sajalah tanpa meninggalkan kesan. Okay. Daripada situ, kita akan dapat elips. So, apa jadi? Kita akan sambungkan A ke D dan B ke C. Okay, cikgu cepatkan sikit. Awak akan nampak. Macam tu. Okay. Nampak lepas yang terakhir barulah kita akan legapkan objek. Okay. Untuk yang terakhir, yang atas pun sama. Kita akan buat macam tadi juga. So kat situ cikgu dah labelkan siap-siap dan kita akan buat lengkungan. So ending dia akan jadi macam ni lah. Lepas kita buat lengkungan ni, dia akan jadi bentuk dia seperti gambar dekat bawah ni. Yang dekat nombor 4 ni. Macam tu. Okay, sebab tu kalau melukis, pastikan kita lukis besar-besar lah. Biar nampak. Okay, nampak? Okay, macam itulah elips. Okay. Kemudian kita akan pergi yang seterusnya iaitu kaedah melakar silinder. So, dalam kaedah melakar silinder, kita akan melakar dahulu adalah lakarkan dulu satu kotak isometrik. Yang ni cikgu dah buat guna pensel. Awak boleh ikut ya. Cikgu dah buat perlahan-lahan ni. Buat garisan mendatar, buat garisan menegak dan buat satu kotak kecil kat sini. Untuk tunjukkan dia adalah bersudut 30 darjah. Okey. Ambil kotak yang kedua, kiri dan kanan. Dan kemudian kita akan bawa ke belakang. Seperti itu. So ingat isometrik kiri kanan dia macam bentuk love. Love kat tangan macam tu lah. Bentuk V. Okay. Tandakan ketinggian objek. Kiri dia dan kanan dia ketinggian objek kita boleh buat panjang dan juga lebar. Yang dekat belah kiri tu kita akan bagi dia nampak pendek sedikit lah. Untuk lebar kita bagi dia lebar panjang sikit sebab kita nak buat silinder. So, biar sampai belakang sikit tu Okay, kemudian kita dah jadi sebuah bongkah. Kita dah jadi sebuah bongkah isometrik lah. Okay, so yang lebih-lebih tu kita boleh padam untuk elakkan sebarang kekeliruan berlaku. Garisan yang lebih-lebih tu kita boleh padam. Awak boleh padam, tidak masalah.
Okey, cikgu akan buat ni step by step lah supaya awak nampak. Okey. Kemudian kita akan lakarkan elips dekat bahagian belakang ni nanti. Tapi sebelum tu kita tengok dulu apa yang cikgu akan buat. So dekat sini kita akan buat elips ya, macam tadi elips dekat bahagian hadapan. Kemudian kita ambil daripada penjuru ke penjuru, penjuru sini ke penjuru sini dan sambungkan titik tengah dia. Okey, buat titik persilangan. So kat sini kita boleh labelkan sini A, B, C dan D. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tu kita cikgu tengok A, B, C, D. Kat sini cikgu buat lengkungan A ke B, C ke D. Macam tadi kita belajar. Okey. Sekarang semua yang kita lukis ni adalah menggunakan garisan binaan. Jangan confuse garisan binaan dengan garisan yang tebal tu lah. Garisan binaan ni bila awak padam dekat kertas, dia tak akan meninggalkan kesan lah. Sebab kita guna sketching. Okay. So dekat sini apa yang berlaku, cikgu akan buat kotak persembunyian yang dekat belakang ni. Yang kat belakang tu. Tapi sebelum tu kita akan labelkan dulu sini 1, sini 2, sini 3 dan sini 4. Okay. So kemudian yang kat belakang tu kita bawa dia ke bawah. Kita ambil daripada sinilah. Itu adalah bahagian belakang yang kita tak nampak tu. Kita boleh guna garisan putus-putus lah. Macam tu. Untuk elakkan. Sebab itu adalah garisan di belakang kotak kita tak nampak. So yang benda kita tak nampak, kita buat garisan putus-putus. So dekat situ awak akan nampak satu bentuk petak dekat bahagian belakang yang sama macam depan ni kan. Okey, sama juga kita akan buat satu garisan silang antara bucu ke bucu. Okey, kemudian bawa bucu ni ke bucu ni. Bucu garisan belakang tu lah. So titik tengah dia berada di sini, bukan dekat atasnya. Ini adalah bahagian atas, ini adalah bahagian tengah-tengah empat segi tu. Okey, so dekat sini sama juga kita labelkan A, B, C. Ni C tau, bukan kat sini. C kat sini. Cikgu silap, bukan kat sini. Kat sini C. Kemudian kita akan buat lengkungan. Lengkungan A ke B. A ke B. Kemudian C ke D. Okey. Ni silap, bukan kat sini. Kat sini. Cikgu baru ambil pemadam. Cikgu padam. Okey. C kat situ. Bawakan C ke D. Okey. Dapat? Cikgu harap awak pun dapat buat. Okey, kita buat slow-slow je. Kita buat relax-relax, santai-santai je. Kemudian kita sambungkan A ke D. Dan kemudian B ke C. Okey. So, kita dah nampak dah dekat situ. Satu lagi elips. Okey. So, apa yang jadi dekat sini ialah kita akan buat nombor dekat belakang. Kita akan buat nombor dekat belakang. Nombor macam mana? Nombor dekat sinilah. Sini kita labelkan tadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey. Kemudian kita akan tengok dekat bahagian hadapan. Nombor 4 ni kita cantumkan dengan nombor 4 di belakang. Bawa tarik ke belakang. Okey. Nombor 2 ni bawa sentuh dengan nombor 2 ke atas ni. Nombor 1 ni pun sentuh dengan nombor 1 ni. Sepatutnya lah. Okey. Okey, kemudian kita akan legapkan objek kita. Bila kita legapkan daripada nombor 4 ni sampai nombor 2 sahaja. Okey. Dan kemudian kita ambil yang kat belakang tu, bawa ke belakang. Ni bawa ke depan. Sudah jadi kita punya bentuk silinder. Okey. Awak akan nampak bentuk silinder ni lah. Yang tak guna tu awak boleh padam. Okey. Begitu sahaja macam mana nak lukis silinder. Okey. Kemudian sebagai rumusan hari ni kita dah belajar macam mana nak melakar bulatan. Kita dah belajar macam mana nak melakar elips dan kita dah belajar macam mana nak melakar silinder. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.